Baik, banyak lagi angka yang dibentangkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan dengan sorotan untuk September ini. Saya ingin bawakan kepada anda angkanya pada ketika ini. Ini adalah berkaitan dengan keadaan inflasi dan juga kedudukan semasa dari segi kedudukan kewangan kita. Kalau kita melihat inflasi terlebih dahulu, inflasi keseluruhan menurun pada 4.5% pada bulan September atau berbanding dengan Ogos 4.7%. Ini angkanya 4.5% berbanding 4.7%. Dan kalau kita lihat apabila inflasi yang lebih rendah untuk beberapa item termasuk juga harga ayam segar, sayur-sayuran segar dan juga bahan api yang lebih daripada mengimbangi ataupun offset peningkatan inflasi teras, di mana inflasi teras kalau boleh saya bawakan pada ketika ini meningkat kepada 4% pada bulan September berbanding bulan Ogos. Kalau kita lihat ini adalah inflasi teras 4% pada September berbanding Ogos 3.8%. Dan ini adalah mencerminkan sebahagian besarnya inflasi yang lebih tinggi untuk harga pembaikan dan juga penyelenggaraan pengangkutan dan juga peribadi, makanan serta produk-produk lain. Dan kalau kita lihat bukan itu saja, kita lihat juga dari segi asas bulan ke bulan sebenarnya berlaku peningkatan 0.3% dan juga 0.6% pada bulan Ogos sebelum ini. Dan kalau kita melihat seterusnya, iaitu dari segi indeks pemborongan, perdagangan borong dan juga runcit, ini adalah angka-angka yang dibentangkan oleh Bank Negara Malaysia, di mana pada bulan Ogos 2022 indeks perdagangan dan juga peruncitian ini mencatatkan angka yang menurun sedikit tapi masih lagi positif pada 27% pada 27 ketika ini berbanding dengan Ogos 33.4 dan bulan sebelumnya 35.8. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat dari segi Julai, seperti yang saya bentangkan tadi, 33.4 ini, pertumbuhan kukuh ini sebenarnya didorong terutamanya oleh segmen kenderaan bermotor dan juga pertumbuhan yang meningkat ini juga disebabkan oleh asas yang rendah pada bulan Ogos 2021. Kalau kita lihat Ogos 2021 ini adalah asas yang rendah disebabkan oleh penutupan ekonomi pada ketika ini ketika Omicron sedang melanda Malaysia. Apabila kalau kita melihat ketika itu bilik pameran ditutup semasa pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN dan pada separuh pertama bulan itu juga berlaku perkara yang sama serta pembelian kenderaan bermotor juga terus kukuh pada bulan September tahun ini. Dan hal ini sebenarnya berserta dengan aktiviti yang lebih giat dalam segmen runcit dan juga menyumbang kepada peningkatan pesat pertumbuhan yang telaras secara bermusim bagi asas bulan ke bulan sebanyak 3.1% dan juga Julai iaitu berbanding Julai negatif 1.6%. Baik, saya ingin bawa anda melihat kepada pertumbuhan pembiayaan. Kalau kita melihat pertumbuhan pembiayaan, ini yang saya bacakan tadi beritanya, ada berlaku penurunan sedikit tapi masih ada kukuh pada ketika ini, di mana kalau kita melihat pembiayaan bersih sebagai contoh memberi peningkatan 5.6% pada akhir September berbanding dengan Ogos 6.1%. Ini adalah angkanya pada ketika ini. 5.6% peningkatan, masih lagi peningkatan, namun masih sedikit menurun berbanding bulan sebelumnya 6.1%. Tetapi kalau kita melihat, ia juga mencerminkan pertumbuhan yang lebih rendah dalam pinjaman dari segi terkumpul iaitu 6.4% pada bulan September berbanding Ogos 6.8%. Ini angkanya 6.4% pada ketika ini berbanding dengan bulan sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat bond corporate juga adalah berlaku peningkatan 3.5% berbanding dengan Ogos 4.3%. Baik, bukan itu saja, kalau kita melihat pertumbuhan dalam pinjaman isi rumah terkumpul juga kekal tidak berubah pada 6.6%, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan juga berentas kebanyakan tujuan. Ini 6.6% pinjaman isi rumah pada bulan September yang direkodkan dan juga dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri. Dan kalau kita melihat pengeluaran pinjaman terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi meskipun pada kadar yang sederhana dalam keadaan trend bayaran balik pinjaman yang masih lagi mampan pasca pandemik COVID-19. Bagi sektor perniagaan pula, pertumbuhan pinjaman terkumpul menurun kepada 5.2%. Ini 5.2% berbanding pada Ogos 6.8% dan sebahagiannya disebabkan oleh kesan asas yang lebih tinggi. Namun begitu, kalau kita melihat pengeluaran pinjaman kekal mampan didorong terutamanya oleh segmen perdagangan borong, runcit, perkilangan pengguna dan juga kejuruteraan awam. Itu bagaimana untuk kita melihat prestasi pinjaman. Namun kalau kita melihat prestasi pasaran kewangan pula secara keseluruhan, ini penting untuk mengetahui di mana tahap pengukuhan sistem kewangan kita pada ketika ini. Kalau kita melihat pada bulan September, kadar hasil bond global meningkat dengan pasaran equity juga merosot dan juga dolar Amerika Syarikat terus mengukuh. Dan keadaan ini sebenarnya mencerminkan jangkaan sebenarnya bahawa dasar monetary akan diketatkan lagi oleh kebanyakan bank pusat termasuk juga Federal Reserve di Amerika Syarikat bagi menangani impak tekanan inflasi yang berterusan dalam keadaan prospek pertumbuhan global yang lebih sederhana.
Namun begitu, kalau kita melihat purata jumlah perdagangan dan juga volatility, ketidaktentuan tukaran asing ini dalam pasaran kewangan domestik kekal baik. Kalau kita melihat kadar hasil MGS Malaysia bond untuk 10 tahun terus meningkat sebanyak 43 mata asas. Ini adalah keadaan MGS 10 tahun kita. 10 mata asas ini peningkatannya untuk bulan September. Dan kalau kita melihat ringgit, memanglah berlaku penyusutan. Sekarang pun masih lagi berlaku penyusutan seperti yang kita saksikan. FBM KLCI juga menurun sebanyak 7.8%, menunjukkan bahawa berlaku kemelesetan sedikit dari segi pergerakan bursa tersebut berbanding dengan purata serantau, iaitu negatif 6.9%. Bermakna ini bukan eksklusif di Malaysia. Penurunan ini berlaku juga di peringkat serantau. Dan juga aliran keluar portfolio ini adalah bersifat global dan juga serantau. Dari segi ringgit, seperti saya sebutkan tadi, menurun sedikit, iaitu 3.5% berbanding dolar Amerika Syarikat, dengan purata serantau. Untuk mata wang serantau menurun negatif 3.8%. Dan kalau kita melihat, itu adalah keadaan ringgit dan juga equity untuk FBM KLCI dan juga dari segi bond kita untuk tempoh matang 10 tahun. Dan bukan itu saja, saya membawakan satu lagi data, iaitu berkaitan dengan nisbah mudah tunai kita. Ini adalah nisbah mudah tunai yang juga ada terkandung dalam berita sebentar tadi, di mana bank-bank terus mencatatkan tahap penampan mudah tunai yang disifatkan kukuh dengan nisbah pelindungan mudah tunai agregat kita pada 152.5% berbanding dengan Ogos 141.1% ini. Bagaimana untuk kita melihat nisbah pelindungan mudah tunai pada skala kanan, dan juga nisbah pinjaman kepada dana kita berada pada 82.5% pada ketika ini. Dan kalau kita lihat pertumbuhan deposit yang mampan, susulan kegiatan ekonomi yang kembali pulih, kita buka semula ekonomi kita dan sebagainya, menyokong kembali aktiviti pemberian pinjaman oleh bank-bank di Malaysia. Bukan itu saja, nisbah pinjaman kepada dana agregat kekal stabil 82.5% berbanding dengan Ogos pada 82.6%. Dari segi kualiti aset juga perlu kita lihat supaya kita faham aset itu adalah aset yang mempunyai kualiti, supaya kita dapat membandingkan keadaannya semasa. Ini adalah nisbah jumlah peruntukan kepada jumlah pinjaman. Secara keseluruhannya, nisbah pinjaman terjejas kasar dan bersih pada amnya kekal stabil masing-masing pada 1.82% ini. Dan juga Ogos adalah 1.84%, tidak banyak berbeza sebenarnya. Dan juga kalau kita melihat 1.12% untuk dari segi nisbah pinjaman terjejas bersih ini, berbanding dengan pada bulan Ogos 1.13%, tidak juga banyak berubah. Namun nisbah pelindungan kerugian pinjaman termasuk rizab kawal selia kekal pada tahap yang berhemat, iaitu sebanyak 115.2% daripada pinjaman terjejas, dengan jumlah peruntukan mencakupi 1.8% daripada jumlah pinjaman setakat dan setakat akhir bulan September 2022. Kalau kita lihat, sistem perbankan mencatatkan jumlah peruntukan dan juga rizab kawal selia sebanyak 41.9 bilion. Itu angka-angka yang dibawakan oleh Bank Negara Malaysia, menunjukkan keadaan semasa yang mencerminkan pengukuhan di peringkat kewangan mencakupi semua sistem kita.